mungkin ni macam pertumbuhan biasa lah, bukan kanser. Lepas sebulan lepas tu dapat result, betul-betul mengatakan tu kanser. Saya perasan dia ada perubahan lah. Mula dengan tangan dia tak boleh nak bergerak, tapi masa tu dia boleh kontrol lagi. Bukit Beruntung, Selangor. Iskandar Nazli, 12 tahun, disahkan mengidap barah otak sejak setahun yang lalu. Bapa Iskandar, Nazli Muhammad Donia, 38 tahun, kini mengambil tugas isterinya, Nur Haslinda Abdul Rahim, 28 tahun, untuk menjaga anak-anak di rumah. Dia terkejut jugalah sebenarnya, sebab selama ni kita tengok melalui televisyen kan, dengar kawan-kawan, tiba-tiba berlaku pada ahli keluarga tu, kita duduk jugalah. Tapi yalah, berat juga mula-mula nak terima tu. Penyakit kanser ni orang kata nak sembuh pun yalah satu hal kan, ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Kita kena bersedia dan terimalah. Ini mungkin ujian buat Allah untuk keluarga kami lah kan. Kita kena terima dengan redha. Masa saya dapat tahu, diorang suspek ketumbuhan biasa je Iskandar ni. Saya bergaduhlah dengan doktor pakar. Dia kata kemungkinan kanser. Saya cakap, mana tahu itu adalah ketumbuhan biasa, bukan kanser. Memang husband saya kata sabar, result tak keluar lagi, kita kena bersabar. Tapi yelah, bila dah diagnosis kanser ni, dia tak ada harapan dah, orang kata. Sebab benda tu akan seumur hidup. So saya cakap dengan husband saya, mungkin ni macam pertumbuhan biasa lah, bukan kanser. Lepas sebulan lepas tu dapat result, betul-betul mengatakan tu kanser. Saya dengan husband saya pun, kita diam je lah, tak boleh cakap apa. Dah mungkin ujian kan, so kita macam senyap je lah. Keadaan Iskandar yang lemah pada bahagian kiri anggota badannya menyebabkan dia sukar untuk melakukan pergerakan. Iskandar terpaksa menggunakan sebelah tangan kanan untuk dia memakai baju setiap hari. Diorang dapat detect tu sebab kaki dengan tangan dia tu, saya perasan dia ada perubahan lah. Mula dengan tangan dia tak boleh nak bergerak, tapi masa tu dia boleh kontrol lagi. Bila saya suruh betulkan balik kan, dia masih boleh sorok lah kan, apa perubahan tangan dia tu. Tapi bila lama-lama, kaki dia pula terjalan jok-jok kan. Keadaan Iskandar sekarang memerlukannya melakukan senaman ringan setiap hari bagi menguatkan semula anggota badan sebelah kirinya. Sejak Iskandar disahkan kanser otak, Nazli dan isteri membuat keputusan untuk membahagikan peranan. Nazli menjaga anak di rumah, manakala Haslinda keluar bekerja sebagai operator gudang. Pendapatan bulanan kira-kira RM1,500 itulah digunakan untuk menyara keluarga. Kos sara hidup yang tinggi di Selangor dan mempunyai 3 orang anak, pastinya jumlah itu mencabar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya bergaduhlah dengan doktor pakar. Dia kata kemungkinan kanser. Saya cakap, mana tahu itu adalah pertumbuhan biasa, bukan kanser. Kaki dengan tangan dia tu, saya perasan dia ada perubahan lah. Mula dengan tangan dia tak boleh nak bergerak, tapi masa tu dia boleh kontrol lagi. Bila saya suruh betulkan balik kan, dia masih boleh sorok lah.
Bersamamu minggu ini menyelami kisah adik Iskandar yang menghidap parah otak seawal usianya 11 tahun. Bila saya dapat tahu dia kanser, saya terfikir sebelum ni saya berharaplah dia cita-cita nak jadi polis atau askar. Bila dah dia dapat diagnosis kanser, semua cita-cita dia akan musnah lah. Dia sekolah dia aktif sukan, dia budak aktif lah sampai dia lumba lari, sepak bola. Memang sekolah akan panggil dia lah untuk acara semua. Tapi bila dah jadi macam ni, dia hanya mampu tengok dan tak mampu buat apa-apa pun. Tapi saya boleh mampu bersenyum je lah depan dia. Saya tak nak cakap apa pun. Iskandar dilahirkan kidal. Tetapi kini, tangan kirinya sudah terlalu lemah. Iskandar terpaksa belajar menulis menggunakan tangan kanannya. Isteri saya tu tengah sarap mengandung. Dengan berat badan dengan isteri saya tu dengan anak saya lebih kurang sama besarnya. Bila dia terbaring kat hospital, nak angkat ke tandas tu tak larat. Jadi nak tak nak saya lah kena berkorban kan. Tapi untuk jangka masa panjang tak boleh jugalah. Saya kena bekerja jugalah. Sejak Iskandar sakit, Nazli memberikan sepenuh perhatian menjaga anak sulungnya di rumah. Ada memang saya ada membantu. Contohnya minggu lepas saya tolong mertua saya mengecat rumah. Jadi masa tu ibu mertua saya tu ada lagi kat sini. Dia boleh tolonglah jaga anak saya sekejap yang kecil tu. Saya dah juga tolong ikut bawa mertua saya. Itu pun kena tengoklah. Baby tu ada orang jaga ke tak, memang ada. Sedikit sebanyak membantulah isteri saya tu. Kudrat Nazli yang lebih kuat diperlukan untuk menjaga Iskandar berbanding isterinya. Nazli tidak keko untuk menggalas tugas menjaga anak-anak tatkala isterinya Nur Haslinda keluar bekerja. Ada juga yang bertanya kepada Nazli, kenapa bukan dia yang perlu bekerja? Hanya Nazli dan keluarga saja yang tahu apa yang dialami mereka. Keperitan mereka mendapat perhatian daripada badan bukan kerajaan, iaitu Pertubuhan Darul Jariah di Bukit Beruntung. Pertubuhan ini sering memberi bantuan kepada keluarga Iskandar seperti keperluan harian dan juga lampin pakai buang. Bagi mereka, sudah menjadi tanggungjawab membantu keluarga asnaf yang memerlukan di sekitar Bukit Beruntung, Selangor. Hari ini, pihak bersamamu membawa adik Iskandar menunggang kuda yang dimiliki oleh Pertubuhan Darul Jariah. Inilah kali pertama Iskandar merasai pengalaman sebegini setelah lama berada di rumah. Aktiviti berkuda ini sering diadakan oleh Pertubuhan Darul Jariah bagi meraihkan anak-anak dan keluarga asnaf yang telah mereka bantu di sekitar Bukit Beruntung. Berkongsi kegembiraan bersama anak-anak ini, kepuasan buat mereka. Keadaan Iskandar nampak lemah. Penyakit kanser otak yang dialami memerlukannya melalui 4 kali rawatan kemoterapi dan telah pun selesai pada Januari lalu. Kini keadaan Iskandar masih dipantau doktor pakar dan perlu menjalani pemeriksaan bulanan.
Bila dia terbaring kat hospital, nak angkat ke tandas tu tak larat. Jadi nak tak nak saya lah kena berkorban kan. Tapi untuk jangka masa panjang tak boleh jugalah. Saya kena bekerja jugalah. Semua cita-cita dia akan musnah lah. Dia sekolah dia aktif sukan. Dia budak aktif lah sampai dia lumba lari, sepak bola. Penderitaan adik Iskandar ini mendapat perhatian daripada penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Wakil daripada Syarikat Faiza Sendirian Berhad, Encik Yusof Muhammad Puad, pengurus jualan Faiza Cawangan Tengah, menyampaikan sumbangan pelbagai barangan keperluan dapur kepada keluarga adik Iskandar. Semoga sumbangan ini dapat memberikan semangat kepada keluarga Iskandar untuk menempuhi dugaan yang berat ini. Sekarang ni saya tak pernah fikir apa-apa lah. Yang penting saya kena teruskan kerja, saya kena tanggung semua pembelanjaan harian. Sebab kos ulang alik hospital, pembelanjaan hospital semua, makan minum. Adalah rezeki orang kata cukup makan orang kata kan. Walaupun Haslinda penat bekerja demi menampung kos rawatan Iskandar, dia tetap akan memenuhi kehendak anaknya. Setiap ibu bapa akan berusaha sedaya upaya untuk melihat anak-anak mereka gembira. Bagi Haslinda, menyediakan makanan kegemaran Iskandar antara cara baginya untuk melihat Iskandar tersenyum. Apa Iskandar nak makan, doktor kata bagi je. Sebab kita tak tahu berapa lama dia boleh bertahan, berapa lama dia boleh hidup. Sebab dia punya kanser dia tak ada stage. So kita orang tak tahu. Kita orang hanya mampu menggembirakan dia, jangan bagi emosi dia berkurang, tu je kita orang mampu. Keadaan Iskandar yang agak lemah amat mengganggu pergerakannya. Segala aktiviti yang dilakukan menjadi perlahan. Pasal segi kewangan, daripada pelanjangan harian, kadang family kita orang banyak membantu lah. Keluarga-keluarga pun faham, itulah. Erti kegembiraan setiap individu itu berlainan. Bagi Haslinda, melihat Iskandar makan dengan penuh selera pastinya membuatkan hati seorang ibu itu gembira. Walaupun dia tahu keadaan anaknya itu tidak seperti sebelum ini. Iskandar, ayah harap Iskandar kena kuat lah. Jangan ambil kira apa kawan-kawan nak cakap OKU ke, tak boleh berjalan ke kan. Itu semua Iskandar buat pekat telinga je lah. Okay, untuk sementara ni kita teruskan rawatan macam biasa. Iskandar kena ingat kami sekeluarga ada untuk Iskandar. Mak ayah memang sentiasa ada. Selain daripada aktiviti senaman ringan yang perlu dilakukan setiap hari, Nazli akan mengurut bahagian tangan dan kaki kiri Iskandar. Ini merupakan ikhtiar untuk menguatkan semula bahagian tangan dan kaki kiri Iskandar yang kian lemah. Sebagai bapa, Nazli cuba yang terbaik untuk Iskandar agar sihat seperti anak-anak yang lain. Anak-anak keperluan pun kita walaupun tak dapat apa yang Iskandar, contohnya Iskandar nak ni, kita akan cubalah dan usahakan. Yang penting kita masih ada tempat berteduh, makan minum cukup, kita tak menyakiti hati orang. Ujian demi ujian diterima dengan hati yang terbuka kerana dia yakin setiap dugaan pasti ada hikmah yang baik
menanti mereka sekeluarga. Harapan saya, insyaAllah dengan usaha yang kita buat ni, saya harap dia pulih seperti sedia kala lah. Boleh meneruskan alam persekolahan dan dapatlah menolong keluarga sedikit sebanyak kan. Hati ibu bapa mana yang tidak sedih melihat anaknya yang dulu sihat dan ceria kini berubah dek kerana penyakit yang dihidapinya. Ketika rakan-rakannya yang lain bermain di luar, Iskandar lebih banyak meluangkan masa di rumah. Nazli dan Haslinda percaya Iskandar seorang anak yang kuat dan mereka berharap dia mampu terus berjuang melawan penyakitnya. Saya harapkan supaya dia akan menjadi seorang yang berdikari sendirilah. Dan redha apa yang jadi keadaan dia, dan dia akan terus berusaha untuk dia baik. Saya selalu akan mendoakan dia supaya dia sihat. Cukuplah jika Allah bagi dia untuk dia berjalan kembali dan menguruskan kedua-dua tangan dia dan menguruskan diri dia sendiri. Itu je saya mampu doa. Saya tak minta lebih, tapi jika dia mampu untuk uruskan diri dia sendiri, saya bersyukur sangat. Sebab sekarang ni kebanyakannya kena ada adik dia atau ayah dia yang menolong dia. Uruskan semua untuk dia untuk dia mandi, untuk dia buat apa-apa tugasan, kena ada orang di sisi di samping dia. Iskandar, selagi Mama dan Papa hidup, Mama dan Papa akan jaga Iskandar. Itu je lah. Ini dugaan mereka. Anak yang diharapkan membesar dengan sihat namun diuji dengan penyakit kanser. Tabah dan bertahan kerana dia Maha Pengasih dan Penyayang. Bersamamu minggu ini turut menyelami kisah 5 keluarga di 4 buah negeri. 2 keluarga di utara negara, negeri Kedah Darul Aman, keluarga Nurul Hasmah Yazid. Dan keluarga Abdul Rahimi Ahmad. Satu keluarga di Melaka, keluarga Siti Munirah Razak. Menelusuri ke negeri Selangor, keluarga Mashidah Abdullah. Dan keluarga Suryani Abdullah di negeri Kelantan. Bersamamu, kita terus membantu mereka yang memerlukan. Bumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap